Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Yayasan Petronas telah melaksanakan satu inisiatif program tanggungjawab sosial korporat CSR iaitu program Petronas Memacu Kehidupan Christmas 2023 peringkat nasional yang memberi keceriaan dan kegembiraan kepada pesakit kanser di Hospital Umum Sarawak HUS sempena perayaan Hari Christmas tidak lama lagi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata, Yayasan Petronas telah menyasarkan golongan yang berkeperluan di seluruh Malaysia khas semasa tibanya musim perayaan utama yang disambut di Malaysia. Menurutnya, kali ini Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah untuk mengadakan program peringkat nasional sempena Christmas 2023. Menerusi program tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR, Petronas dengan kerjasama kementerian kami dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak serta Hospital Umum Sarawak tampil menganjurkan program ini mengulurkan sumbangan kepada pesakit kanser di hospital ini. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran program Petronas Memacu Kehidupan Christmas 2023 peringkat nasional di sini pada Jumaat. Sebanyak 200 hamper bakul makanan seperti paket makanan asas, makanan segera dan biskut perayaan diagihkan dan disumbangkan kepada pesakit-pesakit kanser di HUS. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 130 hamper bakul makanan diagihkan kepada pesakit di Hospital Umum Sarawak, khususnya pesakit kanser, manakala 70 buah bakul makanan diberikan kepada penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Santubong itu melalui kementeriannya amat mengalu-ngalukan kerjasama daripada semua pihak dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya pesakit-pesakit kanser yang memerlukan sokongan moral dan psikologi yang kuat. Seterusnya, Kerajaan Sarawak memfokuskan 3 pelaksanaan projek utama jalan penghubungan untuk menjadikan kawasan Pakan tidak lagi terpinggir daripada arus pembangunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata, antara pelaksanaan 3 projek utama tersebut adalah menaik taraf Jalan Balak Negeri Sarawak Fasa 4, bahagian Serike, Jalan Rumah Saban Sungai Ipoh, Ulu Kota Pakan, projek Jalan Pakan, Ulu Kota Pakan Fasa 3 dan replacement of 7 temporary bridges under Phase 1 to Permanent RC Bridges, Serike dan 3 projek Road to Pakan Town Extension. Penasihat di Pejabat Premier Sarawak, Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah itu memberitahu apabila semua projek jalan perhubungan utama ini siap, maka projek-projek pembangunan infrastruktur lain akan menjadi lebih lancar dan efisien. Because more project, more development is about to come to prepare and to upgrade the infra facilities that we have here and our connection and our ability in all this. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian cek pampasan tanah untuk ketiga-tiga projek tersebut di Pejabat Daerah Pakan yang dianjurkan oleh Pejabat Tanah dan Survey bahagian Serike pada Khamis. Tan Sri William Mawan menambah, bagi projek Jalan Rumah Saban Sungai Ipoh Ulu Kota, Pakan adalah merangkumi kerja-kerja naik taraf jalan masuk Rumah Saban melibatkan 30 bidang tanah berstatus rizab komunal Bumi Putra dengan keluasan yang diambil semula seluas 19.98 ekar. Manakala projek Jalan Pakan Ulu Kota, Pakan Fasa 3 dan replacement of 7 temporary bridges under Phase 1 to Permanent RC Bridges Serike pula merupakan pembinaan jalan baru sepanjang 2 km yang melibatkan tanah seluas 41.36 ekar. Selain itu, jelasnya projek Road to Pakan Town Extension pula melibatkan pembinaan jalan baru sepanjang 1 km yang merupakan salah satu komponen dalam pelan struktur Pakan. Dalam majlis tersebut, seramai 61 orang pemilik tanah telah menerima cek pampasan dengan jumlah keseluruhan RM1,104,773.55. Manakala di Bintango, Adun Maradong Datuk Ding Kuong Hing telah menyaksikan upacara ringkas penyerahan tapak projek program transformasi luar bandar RTP kepada kontraktor di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong pada Rabu. Projek RTP Dun Meradong tahun 2023 adalah di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serike untuk pembinaan ruang serbaguna di Sekolah Kebangsaan SK Bukit Nibong dengan kos projek berjumlah RM200,000.
Selain itu, turut disampaikan projek RTP bagi sekolah jenis kebangsaan SJK Cina Suhta bagi menaik taraf prasarana gelanggang berbumbung dengan kos projek yang telah diluluskan berjumlah RM100,000. Datuk Ding ketika berucap menyeru kepada kontraktor yang telah dilantik melalui cabutan undi haruslah sentiasa menjalinkan kerjasama dengan para guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Nipong dalam tempoh pelaksanaan projek 5 bulan ini agar projek tersebut berjalan lancar. Katanya lagi, pelaksanaan projek berkenaan membuktikan kesungguhan Kerajaan Sarawak mempercepatkan proses pembangunan di kawasan dua bandar sekaligus menyalahkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap masalah rakyat terutamanya di sekolah-sekolah. Dalam pada itu, Datuk Ding amat menghargai komitmen tinggi agensi pelaksana seperti JKR bahagian Serikeh dalam memastikan projek yang dirancang siap lebih awal dari jadual dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam pelaksanaan projek RTP. Justru pihak guru Sekolah Kebangsaan Bukit Nibong menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak AMNYA melalui kelulusan projek RTP Adun Meradong untuk pembinaan ruang serbaguna kerana ia akan memudahkan para guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Nibong untuk melaksanakan aktiviti dan program tahunan bersama ibu bapa dan murid. Di Bintulu pula, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka komited bagi memastikan potensi industri sumber buloh dimanfaatkan secara optimum. Pengurus Besar Pusaka Zainal Abidin Abdullah berkata, ini bagi memastikan potensi industri buloh dapat dikomersialkan dengan lebih terancang dan berdaya saing. Menurutnya, pelbagai inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh Pusaka adalah sejajar dengan matlamat Pembangunan Lestari 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Katanya, inisiatif itu juga selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Sarawak ke arah kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar menuju Sarawak maju makmur. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh penolong pengurus besar bahagian pengurusan sumber lestari Pusaka, Hamzah Morshidi, semasa jerayawara program kesedaran industri buloh Sarawak 2023 di sini pada Khamis. Turut diadakan ialah penyampaian hadiah pertandingan Kraft Buloh Pusaka 2023 sempena sambutan 50 tahun Pusaka. Penyampaian hadiah tersebut adalah untuk peserta dari bahagian Bintulu di mana pertandingan yang diadakan bermula pada 20 September 2022 sehingga 20 September 2023. Keperkembangan di Miri, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC merupakan satu penghargaan buat kaki tangan Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS. Menurut Residen Bahagian Miri, Jamali Busri, acara tahunan yang dianjurkan oleh pejabat Residen Bahagian Miri ini bertujuan untuk menghargai kecemerlangan kaki tangan awam. Katanya, anugerah ini merupakan penghargaan kepada kaki tangan awam dalam menjalankan tugas serta sumbangan untuk memastikan PANS dapat disampaikan dengan baik kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang dan Apresiasi Warga Pentadbiran Bahagian Miri tahun 2023 di Hotel Dynasty pada Khamis. Sementara itu, pengerusi pengelola majlis Abang Syazatul Harzam, Abang Sulaiman berkata, selain penyampaian APC dan penghargaan kepada kaki tangan, majlis ini juga bertujuan mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan kaki tangan pentadbiran bahagian Miri. Difahamkan seramai 16 orang kaki tangan pentadbiran bahagian Miri, termasuk di Pejabat Residen bahagian Miri, Pejabat Daerah Miri, Pejabat Daerah Subis, Pejabat Daerah Marudi, Pejabat Daerah Telang Usan dan Pejabat Daerah Beluru telah menerima sijil penghargaan dalam majlis tersebut. Pada majlis sama turut diadakan penyampaian cenderahati kepada pegawai yang akan berpindah iaitu Ros Edward Tarang serta penyampaian cenderahati kepada pegawai daerah Marudi yang akan bersara Belayong Pok. Selanjutnya, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Serian Kampung Simpok dan Gereja St. Matthew Kampung Mudai dinobatkan sebagai juara bagi kategori masing-masing sekolah, kampung dan rumah ibadat dalam pertandingan Landscape 2023 yang julung kalinya diadakan di bahagian Serian. Majlis penyampaian hadiah pertandingan itu telah disempurnakan oleh pengurusi Majlis Daerah Serian MDS Lim Hock Meng di Dewan Serbaguna Rancan Serian pada Khamis. Sebanyak 12 penyertaan merangkumi 6 peserta bagi kategori kampung, 4 kategori rumah ibadat dan 2 buah sekolah menengah terlibat dalam kategori institusi pendidikan. Johan bawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 berserta trofi dan sijil penyertaan.
Manakala Naib Johan menerima RM800 trofi dan sijil penyertaan, diikuti tempat ketiga menerima RM600 trofi dan sijil penyertaan. Program tersebut diadakan bertujuan menyemai kesedaran menjaga persekitaran dalam kalangan peserta pertandingan termasuk penduduk kampung, rumah ibadat, pelajar dan warga sekolah. Selain itu, pertandingan sebegini dapat memupuk dan menanam sikap menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan peserta dan warga bahagian Serian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Majlis Pelancaran Program Petronas Memacu Kehidupan Christmas 2023 peringkat nasional di Kuching pada Jumaat mengakhiri Buletin Tengah Hari. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.